والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. Muslimin muslimat sidang jamaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala limpah kurnia-Nya kepada kita, kesehatan dan sebagainya. Mudah-mudahan kehadiran kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan kita mendapat rahmat daripadanya. Bagi menyambung hadis yang ke-30 malam ini, betul. Al-iltizam bihudud syar'i. Iltizam ni maknanya beriltizam. Iltizam ni makna kita nakkan apa nama? Mic. Boleh? Boleh. Mana berpegang teguh dengan hukum-hukum syarak. Al-iltizam bi hudud syar'i maknanya berpegang teguh dengan hukum-hukum syarak. Hudud itu mana hukum-hukum berat, ya. An Abi Sa'labah al-Khushani Jursum bin Nashib radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah azza wa jalla farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تهتكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Daripada Abi Sa'labah al-Khushani, yaitu namanya Jursum bin Nashib radhiyallahu anhu, beliau mengambil hadis ini daripada Rasulullah sendiri, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Rasulullah, Inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah yang maha agung, farada fara'idha, telah mewajibkan, telah memfardukan, makna telah mewajibkan, fara'idha akan beberapa fardu, banyak benda-benda fardu yang difardukan oleh Allah. Fala tudayyi'uha, maka jangan kamu sia-siakannya. Mana yang fardu itu mesti laksanakan. Banyak yang fardu yang difardukan, diwajibkan oleh Allah Ta'ala kepada umat manusia ni. Fala tudayyi'uha, maka jangan kamu sia-siakan. Wa hadda hududan, dan telah mahadkan, telah buat batasan. Hududan akan sebagai hudud. Kita biasa dengar hudud tu rasa gerun, ya. Hudud tu makna sempadan. Maknanya Allah letakkan sempadan. Ni tak boleh, ni haram, ni makruh, ni semua tu makna sempadan. Hudud ni makna sempadan. Wa hadda hududan, dan telah menghadkan, telah membuatkan sempadan. Hududan akan beberapa sempadan, akan beberapa had. Fala ta'taduha, maka jangan kamu melampauinya, melampaui had tu. Ikut cakap tu saja. Jangan melampaukan had. Kalau dia kata haram, haramlah. Kalau dia kata makruh, makruh. Jadi mana jangan lebih daripada itu. Wa harrama asya'a, dan haram akan beberapa perkara. Fala tahtiku, fala tantahikuha, maka jangan kamu melanggarnya. Mana perkara yang Allah Ta'ala haram, jangan kita langgar. Yang haram, kita katakan haram, dan kita jangan melakukan. Dan kalau dia kata wajib, maka wahadda hududan. Kalau perkara itu maknanya dijadikan sebagai sempadan, maka kita kena jangan lebih daripada sempadan itu. Atau wahadda hududan. Hudud ni makna sama ada yang haram maupun yang makruh. Wasakata an asya', dan Allah diam tentang beberapa perkara. Kenapa Allah tak sebut? Yang fardu disebut, yang haram disebut, yang makruh disebut, semua disebut. Tapi ada perkara yang Allah diam, tak sebut. Semua itu rahmatan lakum, sebagai rahmat untuk kamu. Ghaira nisyan, bukan kerana lupa. Allah tak lupa.
Ya, selalu kita baca dalam kunut subhana nama la yanamu wa la yasu. Maha suci lah Allah yang tak pernah lupa. Jadi maknanya Tuhan tak sebut tu rahmat. Daripada Allah Subhanahu taala. Bukanlah kerana lupa. Fala tabhasu anha, maka janganlah kamu duk cari-cari benda yang Tuhan tak sebut. Kira mana dia sebut, ikut yang tu saja. Jadi makna di sini nak menyatakan bahawa Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada kita tu ada di sana perkara-perkara yang dilarang, ada perkara yang disuruh. Jadi maknanya ikut saja yang disuruh dan jauhkan segala yang dilarangkan oleh Allah Ta'ala. Wala tantahiku, jangan kamu melampau batas. Jadi yang tu banyaklah dalam kehidupan kita ni. Sebab itu Rasulullah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala jadikan Nabi Muhammad itu sebagai teladan. Dalam yang nak buat yang wajib pun ada teladan, dan yang nak buat, yang nak jauhkan yang haram pun ada teladan. Jadi makna di sini Rasulullah itu adalah uswatun hasanah, contoh yang baik yang kita kena ikut. Ya. Jangan kita tambah, jangan kita kurang. Kalau sembahyang banyak mana yang dikatakan yang Nabi suruh bawa mari, maka itu adalah, jangan kita tambah-tambah. Begitu juga yang haram. Ya, yang diharam sekat tu, jangan pula tambah-tambah ada lagi benda yang haram yang lain. Jadi makna di sini jelas kepada kita. Dia kata farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha. Itu jangan mencabuli benda yang Tuhan dah haramkan. Wa sakata 'an asya'a rahmatan lakum ghaira nisyan, bukan kerana lupa. Tuhan tak pernah lupa. Dia tak sebut tu kerana sebagai rahmat untuk kita semua. Inilah penting kepada kita berhubung dengan masalah iltizam, mana berpegang teguh dengan undang-undang syarak, dengan hudud, dengan undang-undang ataupun had sempadan yang telah diletakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kalau kita lihat kepada fiqhul hadis, apa yang dapat kita faham daripada hadis ni, daripada apa yang disebut farada faraidah tu makna wajib, kita kena jaga, kena tunaikan hak wajib. Itu farada faraidah, maknanya yang Allah fardukan beberapa fardu, bermakna kata wajib kita laksanakan. Ya, sembahyang, puasa dan sebagainya. Kemudian wa harrama, kemudian apa nama tadi, wa hadda hududan wa harrama asya', dan Allah mengharamkan beberapa perkara. Yang itu makna Allah suruh hentikan daripada perkara-perkara yang Allah tidak disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan banyak lagi lah. Kalau kita lihat sebagai apa yang dibawa oleh yang dimuraikan oleh Syekh Dib Al-Bugha, dia kata apa? Fardu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah SWT secara tegas, ya, untuk melaksanakan, seperti salat, zakat, puasa dan haji. Mazhab Syafi'i berpendapat bahawasanya setiap orang yang diwajibkan itu, setiap perkara yang diwajibkan itu berdasarkan dalil. Mana bila kata Allah Ta'ala kata wajib sembahyang, wajib puasa, ada dalil. Allah Ta'ala buat mari dalil. Bukan Allah Ta'ala sebut begitu saja, tapi dibawanya dalil-dalil daripada Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Mungkin ijma' ulama, qiyas dan sebagainya. Itu kalau ikut mazhab kita Syafi'i. Rojokkan kita itulah Al-Quran, hadis, ijma' ulama, qiyas. Empat perkara itu tempat rojokkan kita dalam masalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalimah fardu dan juga wajib dalam pandangan mereka adalah satu makna, kecuali dalam haji. Kalau kita mazhab Syafi'i ini, bila sebut fardu dengan wajib sama kan? Misalnya Allah telah memfardukan puasa dalam innallaha ataupun dalam fiqh dalam mazhab Syafi'i, wajib dengan fardu itu sama, ada hatulah ada. Cuma dalam bab haji saja berlainan. Kalau haji, bila sebut kata wajib haji dengan fardu haji lain. Itu kecuali satu bab tu saja, tu dalam mazhab Syafi'i. Kalau kita kata
wajib orang buat haji tadi melontar jamratul segala jamrah. Makna kata bukan fardu, bukan fardu. Fardu ni mesti kena buat, dia macam rukun. Ini dia keluar pada rukun. Makna kata orang tidak menunaikan melontar tu sah, dia haji dia sah. Sah. Cuma diwajib dibayar dam. Termasuk seperti mana mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, bermalam di Muzdalifah dan bermalam di Mina. Itu adalah dikatakan fardu. Bukan dikatakan dikatakan wajib. Berbeza dengan fardu. Wukuf di Arafah adalah fardu. Makna kata itu rukun. Itu di dalam bab haji bagi mazhab kita Syafi'i. Tapi dalam mazhab lain seperti mana mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi fardu dengan wajib lain. Fardu tu fardu lah. Mana-mana hak yang wajib dilaksanakan. Kalau tak laksanakan maka jawabnya tidak sah. Tapi kalau kata wajib, bagi dia sama dengan sunat muakkad bagi kita. Macam contohnya bersugi. Orang mazhab Hanafi ni bersugi wajib. Apa makna wajib? Wajib bagi dia tu sama dengan sunat muakkad. Sebab dia tak ada lagi sunat. Kalau sunat saja. Dia tak ada sunat muakkad. Ghairu muakkad dia tak ada. Jadi di sinilah kita lihat perbezaan. Dalam hadis ini Rasulullah menyebut farada. Farada ni maknanya semua mazhab hak kata farada tu maknanya hak wajib. Cuma kita dalam mazhab Syafi'i ini dalam menunaikan haji saja yang ada sikit perbezaan wajib dengan yang sunat. Itu tuan-tuan dok bisa buat haji, buat apa semua tu. Bila kata wajib, bila kata fardu, yang tu hak yang lain daripada wajib. Itu dalam bab haji ya. Tapi dalam bab lain sama. Contohnya rukun haji ada rukun 6 kan. Yang pertama niat. Niat tu fardu tu rukun tu. Kena niat. Kemudian yang kedua wukuf di Arafah. Siapa tak wukuf di Arafah, siapa tak niat sama lah, tak sah. Okey, kemudian lepas wukuf di Arafah iaitu tawaf ifadah. Tawaf ifadah makna tawaf yang wajib. Mana rukun. Kalau dia tak tawaf tak sah, tinggal tawaf itu pun tak sah dah. Lepas tu sa'i sama juga. Lepas sa'i tahallul. Tahallul. Tahallul tu dah masuk perkara apa? Perkara wajib. Kata fardu tadi. Yang inilah yang menjadi confused di dalam mazhab Syafi'i. Sebab dia samakan. Sebenarnya dia tidak sama. Dalam masalah ni tak sama. Bab haji saja. Kita ambil rukun haji. Ya, rukun haji. Okey. Dia niat. Kemudian wukuf di Arafah, ya, wukuf. Lepas tu tawaf. Ya. Tawaf ni tawaf ifadah, dia panggil tawaf ifadah. Rukun yang kemudian sa'i. Kemudian tahallul. Kemudian tertib. Ada berapa? 6 kan? 2, 4, 6 betul? Tertib. Yang ni disebut yang ni fardu. Ya. Yang ni fardu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fardu inilah rukun. Rukun ni benda fardu. Benda yang tak dapat tidak. Kalau tak buat tak boleh. Tetapi kalaulah kita kata selain daripada itu kita nak bezakan antara fardu dengan yang wajib. Kita ambil yang wajib ni ya. Sa'i, lepas sa'i apa dia? Tahallul wa tawaf. Wukuf di Arafah. Lepas wukuf di Arafah apa yang wajib kita buat? Ni. Yang ni kita kena bezakan. Fardu dengan wajib lain. Dalam mazhab Syafi'i saja. Ya, dalam mazhab Syafi'i bila kata wajib dalam bab haji lain daripada fardu. Apa dia? Pertama, mabit. Mabit di
Muzdalifah. Kemudian mabit di Mina. Kemudian yang ketiga, melontar. Melontar, kemudian ini di antara dia pergi tawaf, dia boleh buat ni. Lepas wukuf, dia pergi mabit di Muzdalifah, mabit di Mina dan melontar. Ini benar wajib. Berbeza yang 6 ini benar fardu. Yang fardu inilah yang dijadikan rukun. Tetapi wajib, tidak ada satu pun yang wajib masuk dalam kata rukun, tak ada nilai. Farada, ini benar fardu. Ya. Jadi kalau kata farada dengan wajib sama. Dalam lain daripada bab haji. Kalau dalam bab haji, itu berbeza. Okey. Apa beza? Banyak lagi saya tak sentuh. Maknanya di sini banyak lagi tahallul, tertib dan sebagainya. Benda yang wajib ini termasuk selain daripada itu benda wajib juga apa dia, iaitu pantang larang dalam ihram. Ini wajib. Pantang larang, pantang larang. Kemudian selain itu tawaf wida. Tawaf wida. Jadi di antaranya ni 5 ni adalah perkara wajib, bukan kata fardu. Baik. Bila kata wajib, kalau tak buat semua ini, adakah haji sah? Sah haji. Ya? Ini yang fardu ni benar rukun. Rukun jangan tinggal. Hak fardu jangan tinggal. Sah haji. Adapun tinggal hak wajib, cuma dia kena bayar dam. Itu dia beza. Ya? Ini kena dam. Dam ni ibarat macam kalau kita sembahyang, orang tak baca qunut, maka dia disunatkan sujud sawi. Tapi bila cakap kata makna fardu dengan wajib ni dalam bab haji saja yang berbeza. Lain daripada bab haji, semua sama. Kalau kata wajib, makna fardu. Kalau kata fardu, makna wajib. Situ kan? Baik. Adapun mengikut mazhab Hanafi, fardu dan wajib, itu berbeza. Ini dah sebut ni. Kalau dalam mazhab Hanafi lain. Tak kira dalam bab sembahyang ke, bab puasa, haji ke, apa semua dia berlainan. Bila kata wajib dengan fardu lain. Adapun menurut mazhab Hanafi, fardu dan wajib itu berbeza. Fardu adalah apa yang ditetapkan oleh Allah berdasarkan kepada dalil qat'i. Ya, contohnya wajib seperti mana kita kata wajib sembahyang, wajib zakat. Itu maknanya bagi dia tu adalah fardu. Zakat tu adalah fardu. Sembahyang tu fardu. Puasa tu fardu. Bagi dia. Tak ada lagi dia tak sebut juga, dia tak sebut lagi sebagai wajib. Tetapi sedangkan wajib adalah apa yang ditetapkan dalil sifatnya zanni. Maknanya beza di antara fardu dengan sunnah, fardu dengan wajib dalam mazhab Hanafi. Kalau hak fardu itu dalil qat'i, dalil Al-Quran dan hadis. Adapun yang wajib iaitu dalil zanni. Mana yang berdasarkan pada dalil zanni, maka itu dikatakan wajib. Itu beza di antara wajib dengan fardu dalam mazhab Hanafi. Tapi kita tak ada beza, cuma satu dalam bab haji saja. Yang lain itu semua sama. Kalau sebut kata fardu, fardu. Kalau kita wajib, wajib. Jadi makna tak ada beza, ya. Okey. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah telah mengharamkan beberapa perkara, tapi maka janganlah kamu mencerobohinya, mana kamu melampaui yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang wajib telah pun ditetapkan, yang haram pun ditetapkan. Wa sakata an asya'a, dan Allah diam dalam beberapa perkara. Allah tak sebut haram pun tak sebut, ya, wajib pun tak sebut. Itu sebagai rahmat bagi kita. Maknanya sebagai tanda rahmat Allah kepada kita yang boleh kita fikirkan. Kalau kita kata wajib, ya wajiblah. Itu pulang kepada kita.
Kan? Ghaira nisyan, bukan kerana lupa. Tuhan tak lupa. Tak sebut tu kerana rahmat. Fala tabhasu anha, maka tak usah carilah. Tak usah bincanglah kalau tak sebut. Jadi itu lebih mudah lagi. Okey. Kita tengok lagi sekali lagi. Itu adalah yang diuraikan oleh Mustafa Bura, Syekh Mustafa Bura. Okey, hadis ini menyuruh kita untuk melaksanakan kewajipan. Dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Sedangkan hal yang tidak dipermasalahkan merupakan rahmat Allah. Kalau Allah Ta'ala tak sebut itu rahmatlah. Ya. Okey, seterusnya kita lihat hadis ini diriwayatkan. Hadis ini kedudukannya hadis hasan yang diriwayatkan oleh Ad-Darqutni dan ghairuhu dan lain daripadanya. Seterusnya hadis yang ke-31, az-zuhdu fid dunya. Ya. Az-zuhdu fid dunya wa samaratuhu. Berzuhud pada dunia. Ya, dan kesannya atau hasil faedah daripada kita zuhud dalam dunia ini. Berhubung dengan masalahnya an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad bin Sa'idi radhiyallahu anhu qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas faqala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhab fima 'inda an-nas yuhibbuka an-nas. Daripada Abil Abbas, yaitu namanya Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, kata beliau, datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu berkata, ya Rasulullah, dullani, tunjuk olehmu akan daku, tunjuklah olehmu kepadaku ala amalan, di atas satu amalan, idza amiltuhu, apabila saya lakukannya, saya beramal dengan amalan itu, ahabbanillah, nescaya Allah kasih kepada saya, wa ahabbanin nas, dan nescaya manusia pun kasih kepadaku. Apa dia amalan? Ini yang diminta oleh seorang lelaki ini, ya, kepada Rasulullah. Katanya, dullani, tunjuk kepadaku satu amalan. Amalan itu satu amalan. Apa juga amalan lah, ya. Iza amiltuhu, apabila saya lakukannya, ahabbanillah, nescaya Allah kasih kepada saya, dan nescaya manusia pun kasih kepada saya. Faqala, maka Nabi jawab, dia kata, nak bagi Allah kasih dan manusia kasih, izhad fid dunya, ya, naklah kamu berzuhud pada dunia ini, yuhibbukallah, nescaya Allah kasih kepada kamu. Wazhab fima 'inda an-nas yuhibbukan nas, dan zuhudlah kamu pada apa yang ada pada manusia, nescaya manusia itu kasih pada kamu. Jadi dia bagi dua ni. Hak Allah Ta'ala kasih macam mana dia nak, hak Allah, hak manusia kasih macam mana. Nabi jawab mudah. Nabi kata, kalau kamu nak Allah kasih pada kamu, kamu kena zuhud pada dunia ni. Apa makna zuhud? Zuhud ni mengambil sekadar yang diperlukan, ya, saja, dan tinggal yang lain. Contohnya kehidupan kita duduk di dunia ni kena ada zuhud. Kan? Zuhud ni apa? Makna tinggal dunia, makna mengambil dunia tu kerana hajat saja. Misalnya kalau kita nak makan, kan? Makan tu sekadar untuk hajat. Jangan ambil lebih daripada itu. Itu dikatakan izhad fi dunia. Di dunia ni kena zuhud. Makna mengambil sekadar yang diperlukan. Pakaian kita, ambil pakaian tadi sekadar untuk nak menutup aurat saya, tidak lebih daripada itu. Kan? Jadi itulah orang zuhud. Jadi zuhud ni nama. Manakala orang yang ada ciri zuhud pada dia, maka dinamakan zahid. Zahid ni mana orang yang zuhud dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lihat sikit apa keterangan daripada hadis ini. Baik. Makna zuhud, banyak penjelasan daripada para alim ulama yang mentafsirkan makna zuhud terhadap dunia ni. Macam mana? Semuanya berlandaskan, kawan ni kata macam ni, kawan ni kata ni, semuanya ada alasan. Mana berlandaskan
Ya, riwayat Imam Ahmad daripada Abu Idris ya Al-Khawlani radhiyallahu anhu yang mengatakan zuhud terhadap dunia bukanlah mengharamkan yang halal dan tidak pula mensia-siakan harta. Akan tetapi zuhud terhadap dunia adalah lebih meyakini apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala daripada apa yang di tangan kita. Jadi jika ditimpa musibah, maka kita lebih berharap untuk mendapatkan pahala dan simpanannya jika masih tersia-sia untukmu. Jadi disimpulkan bahawa zuhud disimpulkan dalam 3 hal. Yang kesemuanya adalah amalan hati. Amalannya zuhud ni ada kerja hati. Baik, kalau kita lihat pada ta'rif tadi, maknanya nihayah hadis ni yang kata zuhud terhadap dunia bukanlah makna kita mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah. Bukan makna itu zuhud. Semua yang Tuhan haram, ya, maknanya kita tak benda yang halal maknanya haram lah. Tak boleh kita kata mana kita nak ambil kesemua sekali. Kata yang halal tu tak boleh ambil. Ya, tak boleh buat. Bukan tak boleh buat tadi sekadar yang diperlukan sahaja. Mana tidak lebih daripada itu. Itu maknanya dikatakan zuhud. Kalau kita kata makan minum ala kadar yang memerlukan untuk kita dapat menguatkan tubuh badan kita. Jangan tak makan langsung kata zuhud. Bila kata zuhud ni tak makan, tak minum, tak pakai, tak betul. Pakai juga, tapi tak adalah makna yang diharamkan oleh Allah itu tetap diharamkan juga. Yang dihalalkan tapi tidak melebihi. Yang halal itu tidak melebihi. Yang haram itu kena tetap semua sekali lah. Tapi yang halal itu bukan dia mereka mengambil melihat semua sekali yang halal. Yang halal tak halal tapi mengambil itu sebahagian yang diperlukan. Itu yang dikatakan zuhud. Ya, nak jadi zahid ni sebab kita tengok orang yang zuhud ni, dia jangan kita pandang dia tak makan tu malaikat. Dia manusia, mesti dia makan, tapi dia makan sekadar yang perlu. Dan kalau dia mengambil pakaian, mengambil sekadar yang diperlukan saja. Itu yang dikatakan zuhud. Kan? Inilah yang penting. Nabi kata izhad fid dunya yuhibbukallah. Kalau sanggup duduk di dunia ni, duduk cara zuhud, meninggal semua segala-galanya hanya kadar yang diperlukan saja, nescaya Allah kasih kepada kamu. Kalau kita tengok orang yang makan berlebih-lebihan, itu bukan orang zuhud. Berpakaian sampai bermari-mari, bukan orang zuhud. Kan? Dia sekadar yang untuk keperluan. Mungkin ambil pakaian tu untuk nak sembahyang. Kalau nak sembahyang, untuk orang ada pakaian. Ya, tu kadang-kadang kita tengok pakaian tu saja dia pakai. Itulah orang zuhud. Kita hari ni pakaian ni, esok lain pula, lusa lain pula. Itu kan zuhud. Ya. Tanya sikit boleh? Ya. Kadang-kadang orang zuhud, kadang-kadang depan kita dia makan banyak. Semua belakang kita dia makan sikit. Masa dia tunjuk tak nak tunjuk orang itu zuhud. Itu nak tunjuk orang, bukan nak tunjuk Allah. Tak, maksudnya macam ni. Kalau dia makan sikit, orang pandang dia, oh dia orang zuhud. Jadi dia tak mula nampak dia tu zuhud. Tapi bila dia makan banyak, ketika kita makan sepinggan, dia makan sepinggan. Tapi yang depan halayak orang kat belakang, dia makan adalah secupak dua kan. Itu bukan zuhud. Zuhud tidak betul. Dia tak kira depan orang ke, tak ada orang ke, dia sama saja. Sebab dia ni hanya mengambil kadar keperluan. Itu saja. Bukan kerana orang. Bukan kerana kita kata orang ramai dia makan banyak. Atau macam mana tadi? Bila orang tak ada dia makan banyak. Melampau. Mana zuhud ini meninggal dunia hanya sekadar yang diperlukan. Mengambil dunia hanya sekadar diperlukan saja. Itu makna zuhud. Sama ada bab makan minum, bab pakaian, bab apa semualah berumah tangga. Ya, itu kita orang zuhud. Jadi saya tanya sekali lah. Ya. Katalah ada orang tu berada orang kaya. Kan? Dia kena tunjukkan yang dia tu ada benda dia pakai mewah lah sikit. Ya. Tapi
Dan istilah zuhud tu macam mana kalau nak berzuhud tu? Macam mana dia nak kena pakai yang mewah ataupun pakai pakaian biasa? Sedangkan dia orang berada. Yalah, dia berada tu tidak untuk dia saja. Macam kita orang bawa harta kan. Dia keluarkan zakat, dia bagi nafkah sana, nafkah sini. Yang dia guna tadi bukan semua tu, hanya sekadar untuk dia saja. Selebihnya itu, dia buat kebajikan untuk lain. Maknanya, kan sebelum ini yang kita baca dah tu, bagaimana kami nak ada orang kaya, dia dapat pahalanya banyak dengan sebab kaya kan, dengan sebab dia kami ini. Tapi dia ni kita buat, mana kita bayang, dia bayang, kita puasa, dia puasa. Dia lebih daripada kami. Lebihnya kerana dia harta banyak kan. Tapi Nabi kata, sama saja. Iaitu, kamu boleh buat dalam bentuk maknanya zikir, tahlil, apa semua tu kan. Jadi kita tengok, Nabi sebut, dia sama, tak ada beza. Itu. Jadi baik, dalam bab zuhud ini, orang ada harta banyak. Bukan mana harta tu hak dia semua. Dia cuma mengambil sedikit untuk keperluan hidup. Itu kita zuhud tadi. Jadi sebab itu dia tak ada riak. Dia tak ada riak, tak ada semua, tak ada takabur. Tak rasa takabur. Jadi sinilah penting kepada kita. Zuhud ni makna mengambil sedikit sekadar hajat. Yang selebihnya itu ialah untuk sedekah dan sebagainya. Dia tidak menjadikan semua tu dia punya. Kan? Dia memang sedikit. Walaupun sedikit tadi, tapi hak dia. Jadi maknanya dia tidak kejar dengan harta ni. Dia tidak kejar tadi untuk diri dia sendiri. Kalau nak tengok orang dulu pun maknanya macam Imam Abu Hanifah kaya. Tapi banyak harta kekayaan dia. Dia banyak wakaf, banyak itu, banyak ini kan. Itu Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah maksud dia orang yang zuhud. Zuhud. Kenapa? Kerana dia mengambil kadar dia saja. Tak lebih daripada itu. Hal lain itu dijadikan fi sabilillah. Okey, lain betul? Ustaz. Ya. Saya tanya. Ada orang semua kata bahawa orang zuhud dia kufur iman. Oh dia? Kufur nikmat. Contoh dia pakai kereta contohlah dia. Pakai potong buruk contoh. Padahal dia mampu sebenarnya untuk pakai yang lebih baiklah. Okey. So, betul ke kufur nikmat? Dia tidak mengkufur nikmat. Dia duduk pada niat. Innamal a'mal binniyati wa innama likulli imrin ma nawa. Tu hadis yang mula-mula belajar tu dia letaknya kenapa niat dulu. Niat tu yang penting. Dia tidak lain maknanya dia pakai kereta buruk tadi. Bermakna kata dia menolak yang lain itu makna menolak. Itu makna mengkufurkan nikmat Allah. Dia tak kufur nikmat Allah. Dia tak kufur nikmat Allah. Kufur nikmat Allah itu dalam bentuk yang lain. Kita kata dia ada harta, kan? Dia ada harta, tapi dia tu kita tengok macam ada orang kaya, kan? Orang kaya, dia sayang nak makan. Kan? Dia pergi mana pun maknanya kedai pun dia tak makan. Dia bawa sendiri daripada rumah. Betul kan? Sebab apa? Niat dia tadi itu makna aku dah jadi orang kaya. Kan? Tapi memang kita tengok orang kaya ni boleh katakan kedekut. Kecuali orang yang jiwanya tadi dengan Allah Subhanahu Wa Taala tadi, dia dia melihat kepada perkara-perkara tadi. Yang pentingnya bahawa hak dia tadi sekadar ini sudah memadai bagi dia. Tidak lebih daripada itu. Yang lain tu semua dia jadikan fi sabilillah. Itu banyak. Macam Sayyidina Osman sampai boleh mewakafkan tanah apa semua tadi sebab dia melihat ganjaran. Kalau nak lihat kekayaan di dunia ni memang dia boleh buat, tapi dia tidak melihat situ, dia melihat di akhirat. Kaya di akhirat dengan kaya di dunia, baik kaya di akhirat. Itu kata zuhud. Okey, lain soalan? Okey, kita tengok lagi. Bermula dengan apa tadi zuhud tadi ya. Apabila seorang hamba tertimpa musibah dalam urusan dunia, seperti hilangnya harta benda ataupun anak, maka ia lebih berharap akan mendapatkan pahala
atas musibah tersebut. Nah, tengok, itu cara lain tu. Lain tu, mana dia mengharapkan kehilangan harta dia, apa nama anak tadi, pahala tu berlipat kali ganda. Itu yang diharapkan. Kan? Niat dia tu, dia dah nampak kat situ. Mana Allah mengambil harta dia, Allah mengambil anak pinak dia, mana lebih dulu pada awal dia tadi, hilang anak dan sebagainya. Orang yang hilang anak, ada pahala bagi dia. Dia melihat pahala, kita melihat lain. Itu kan tak sama kan? Gitu kan? Apabila seorang hamba tertimpa musibah dalam urusan dunia, seperti contohnya hilangnya harta benda ataupun anak, maka ia lebih berharap akan mendapatkan pahala atas musibah itu. Sebab Allah tidak akan bagi satu musibah, melainkan ada di sebalik musibah itu kelebihan. Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Telah kami jadikan setiap satu itu ada sebab musabab. Karena ada kelebihan dia, ada hikmah di sebalik itu. Mereka melihat di situ. Macam orang sakit. Dia tidak melihat sakit semata-mata, tapi dia melihat sakit itu adalah kebaikan bagi dia. Kenapa? Karena dengan sakit itu terhapus dosa-dosa dia. Itu Nabi tunjuk kepada kita dalam hadis, orang sakit itu bagi orang mukmin adalah rahmat. Kenapa? Karena Allah masih sayang dekat dia. Sayang di mana? Karena Allah nak buangkan dosa, nak apakan dosa-dosa dia, maka Allah bagi sakit. Jadi sakit itu nak meringankan dosa. Okey. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Rasulullah SAW bahawa beliau membaca sebuah doa, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna min bihi jannataka, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya. Allah Ta'ala ya Allah, jadikanlah untuk kami bagian daripada rasa takut kepadamu. Dia minta Allah letakkan dalam diri dia itu rasa takut yang dapat menghalangi kami daripada kemaksiatan. Maknanya dia minta kepada Allah supaya dia rasa takut. Tujuannya untuk dia tidak melakukan kejahatan. Dengan takut tadi, dia tak berani nak buat maksiat, tak berani nak buat dosa. Jadi kalau olehmu ya Allah akan kami ini bahagian daripada ketaatan kepadamu yang dapat menyampaikan kami kepada syurga. Jadi kalau untuk kami bahagian daripada rasa keyakinan yang dengannya engkau meringankan kami dalam menghadapi berbagai musibah dunia. Jadi kita tengok doa ni pun Nabi baca doa tadi, meminta Allah Ta'ala letakkan dalam diri tadi rasa takut. Tujuannya apa? Tujuan bila kita rasa takut, kita tidak akan melakukan maksiat. Tapi di samping itu juga, ya, Nabi minta supaya letakkan kami dalam orang yang sentiasa taat kepada Allah. Bukan takut sampai meninggal perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan begitulah seterusnya. Syekh Mustafa Lugha juga membuat pembahagian zuhud. Dia kata apa? Dia kata para ulama membahagikan zuhud menjadi 3. Yang pertama, zuhud terhadap syirik dan beribadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang zuhud terhadap syirik. Maknanya zuhud terhadap syirik ini makna meninggal perkara syirik dan semata-mata beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zuhud. Zuhud yang kedua ialah zuhud terhadap perkara-perkara yang diharamkan. Makna apa juga perkara yang diharamkan, walaupun sedikit, ya, mereka tidak melihat, mereka tidak ambil langsung. Zuhud terhadap yang halal. Dua macam zuhud, yang pertama adalah wajib, sedangkan zuhud yang ketiga tidak wajib. Zuhud terhadap yang halal. Yang halal itu bukanlah wajib. Maknanya kita kata, ya, bukanlah kata-kata yang halal itu ditinggalkan. Tidak, mana ambil, bukan tak ambil, tapi bukanlah makna tinggal semua. Ambil juga sekadar yang diperlukan yang untuk hidup. Itulah dia punya khulasah daripada apa yang disebut sini. Dalam ni pun ada juga disebut juga di sini tentang masalah zuhud, ya, pada hadis yang ke 31 lah. Cuba sama-sama kita tengok.
Intipati hadis, tengok intipati hadis. Keinginan beramal yang tinggi pada para sahabat, yang mana mereka bertanya tentang perkara yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Daripada hadis tadi boleh yang kita ambil pengajarannya, dia kata keinginan untuk beramal yang tinggi di kalangan para sahabat. Makna kalangan sahabat ni kalau bolehnya amal tu biarlah banyak. Beramal kepada Allah Ta'ala ni biarlah makna banyak hingga dapat mencapai tahap yang paling tinggi, yang mana mereka bertanya tentang perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Maknanya bagaimana cara kita zuhud yang boleh kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang mereka tanya kepada Nabi. Nabi kata izhad fid dunya. Maknanya kamu kena zuhud. Zuhud tadi maknanya hidup ni lupakan dunia ni, hanya tumpu kepada beribadah kepada Allah SWT sebanyak-banyak yang boleh. Kan? Dengan tujuannya supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan makna kata zuhud tu langsung dunia dan kepala tak ada. Kan? Mudah. Tapi banyakkan ibadah yang boleh dekatkan diri kepada Allah daripada kita sibuk dengan keduniaan. Itu yang dikatakan zuhud. Zuhud adalah amalan hati. Zuhud adalah amalan hati dan ditafsirkan dengan 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, yakin kepada sesuatu yang di sisi Allah SWT, lebih daripada yakin dengan sesuatu dimiliki dalam tangan sendiri. Mana kita lebih yakin hak Allah daripada hak yang ada pada tangan kita, hak yang ada pada diri kita. Inilah penting dalam masalah zuhud. Kemudian adapun ditimpa musibah di dalam kehidupan dunia seperti kehilangan harta, kesabaran, kesabaran yang lebih berat daripada jika benda-benda dunia itu kekal padanya. Yang keempat adalah Al-Quran memberikan pujian terhadap mereka yang berzuhud dengan perkara dunia dan tidak bergantung kepadanya pada dunia. Itu kita zuhud tadi ni, dunia mereka langsung tidak beri tumpuan. Cuma mereka mengambil sekadar yang diperlukan sahaja. Bukan kata buang terus segala-galanya. Kalau buang terus macam mana kita kata, kalau kita kata zuhud ni lupa terus dunia, habis tak makan. Habis pakaian ni terus pakai, macam mana ni kalau nak sembahyang telanjang pun boleh kan? Tak boleh. Maknanya ambil juga, tapi sekadar keperluan. Mana hak yang diwajibkan oleh Allah SWT, tidak berlebih-lebihan. Kalau makan pun tak berlebih-lebihan, kalau pakai pun tak berlebihan, kalau bergurau pun tidak berlebihan. Banyak dalam perkara, semua tidak berlebihan. Mana sekadar yang perlu. Sekadar yang perlu. Itu kata zuhud. Baik. Seterusnya muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat pada al-hadis as-sani was-salasun, yaitu la darara wa la dirara. Mana la darara, tidak ada sesuatu yang boleh mudaratkan kita, wala dirar, dan tidak boleh kita mudaratkan yang lain. Itu makna la darara wa la dirara. Dan Imam Syafi'i telah menjadikan hadis ini salah satu daripada kaidah fiqhiyah. Dalam kaidah fiqhiyah dia kata la darara wa la dirar. An Nabi Sa'id bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara, haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Al-Qutni wa ghairuhuma musnadan. Di segi musnadnya musnad hasan. Okey, kita lihat daripada Abi Sa'id bin Malik bin Sinan, bahawa Rasulullah SAW bersabda la darara wa la dirar. Apa makna? Daripada Abu Sa'id, iaitu Sa'ad bin Malik bin Sinan al-Khudri radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, tiada ada perkara mudaratkan, tiada perkara yang boleh mudaratkan diri kita, dan tiada perkara yang memudaratkan, tidak ada perkara yang boleh kita mudaratkan. Yang pertama, tidak ada perkara yang boleh mudaratkan kita, dan tidak ada perkara yang boleh dimudaratkan. Dua belah pihak. Hadis ini dinilai sebagai hasan. Baik,
Intipati hadis, haram melakukan kemudaratan terhadap diri sendiri, individu lain. Atau la darara, haram melakukan kemudaratan terhadap individu lain. Mana kita nak mudarat individu lain hukumnya adalah haram. Ya, kita nak mencacatkan dia, mencederakan dia, hukumnya adalah haram. Dalam konteks ini terdapat dua kategori. Yang pertama, la darara. Sememangnya bertujuan memudaratkan, sememangnya bertujuan kemudaratan. Contohnya, seseorang mewasiatkan harta kepada ahli waris tertentu. Dia wasiat harta, dia ada harta banyak, dia wasiat kepada waris-waris yang tertentu, kepada anak sulung misalnya. Tindakan tersebut memudaratkan ahli waris yang lain. Cara buat begitu, cara bertindak itu memudaratkan yang lain. Kita ada anak 10 orang. Wasiat tanah harta kita wasiat bagi pada seorang itu saja. Jadi bila kita wasiat untuk seorang, akan memudaratkan yang lain. Yang lain akan kecewa, orang lain akan rasa benci kepada yang diwasiatkan ini kerana dia tak dapat bahagian. Jadi maknanya cara macam tu Nabi tak bagi la darara, jangan buat benda yang boleh mudaratkan semua orang, tak boleh. Ini dia kata contohnya, dia buat contoh seorang mewasiatkan harta kepada ahli waris tertentu. Tindakan tersebut memudaratkan ahli waris yang lain. Cara buat macam tu memudaratkan yang lain pula, kan? Kadang-kala seseorang berwasiat kepada bukan pewaris lebih daripada 1/3 hartanya. Ini memudaratkan ahli waris. Kita ada harta, banyak harta. Kita ada kawan baik. Data kawan baik itu kita 1/3 yang boleh kita wasiat kepada dia. Jangan wasiat lebih daripada 1/3. Sebab itu tidak sah dalam agama bila dia wasiat lebih daripada 1/3 daripada harta peninggalannya. Yang sahnya setakat 1/3 saja. Baik, kalau kita wasiat semua sekali, kita bukan lebih dari 1/3. Ini dalam wasiat kepada bukan waris. Kita ada anak ramai. Ya. Kemudian kita ada kawan. Harta kita banyak. Kita sayang kat kawan, kita wasiat. Karena ni harta saya ni bila saya meninggal besok, kan? Ni saya bagi kepada dia ni 50%. Dia tak boleh. Kan? Dia sekadar 1/3 ada yang sah. Lebih pada 1/3 dalam bab wasiat tak sah. Kalau dia mati besok pun, maka waris ni kena bincang balik. Dia baru nak sah ke tak sah tu, hal lebih 1/3 tu tanya waris. Tanya waris macam mana ayah kamu dulu mewasiatkan harta dia ni 50%. Mana 50%? Tinggal lagi 50% untuk waris. 5% tu adalah banyak. Kena tanya waris. Waris setuju tak setuju? Reda tak reda? Kalau waris reda, maka sah. Tapi kalau waris tak reda, tidak sah. Yang mana hak lebih daripada 1/3? 1/3 saja yang lulus. Kan? Ini wasiat untuk orang lain. Tapi kalau wasiat untuk keluarga, tak boleh. Sebab pewaris itu adalah hak untuk dapatkan pusaka. Katalah dalam 10, kita wasiatkan untuk anak sulung ataupun anak kecil, kan? Yang lain akan jadi tak setuju. Ini kata tak sah juga. Wasiat macam tak sah. Jadi di sinilah kita la darara. Nabi sebut bagi satu kaedah la darara. Jangan buat satu benda yang boleh mudarat orang lain. Wala dirar, dan tidak ada dirar, tidak ada juga, tak boleh juga haram tidak buat satu benda tadi yang boleh membuat kemudaratan kepada semua orang. Inilah hadis la darara wala dirar. Ya. Kalau hibah, Hibah tak apa. Ni wasiat. Masalah wasiat ni dia 1/3 je. Hibah ni satu pemberian biasa. Dia ada berapa tu? Ada hibah, ada sedekah, ada hadiah. Ada apa tadi? 4 semua, kan? Hibah pemberian biasa. Masa hidup tu saya nak ubah nama ni, tanah ni kepada ni. Dia ubah sesiap masa hidup. Itu pemberian. Kan? Kemudian sedekah. Kan? Sedekah ni itulah
biasa sedekah tu masuk kepada yang fuqara, masakin apa semua tu sedekah lah. Masih hidup juga kan? Masih hidup juga lah. Masa hidup. Sedekah. Kemudian yang ketiga hadiah. Hadiah ni iaitu bagi kepada orang kaya. Orang kaya tak boleh makan sedekah. Kalau nak bagi juga hadiah. Ni nak hadiah sikit. Kemudian satu lagi apa? Ni kita sebut kaitkan wasiat ni. Wasiat ni wasiat masa hidup tapi dapatnya setelah meninggal. Berbeza dengan hibah dapat masa tu juga. Bawa ni dia apa nama ni geran ni saya ubah nama ni. Ya silah. Wakaf kan? Betul di wakaf ya. Macam hibah tu maknanya nak lebih 1/3 pun tak apa Zai. Hibah. Hibah boleh? Lebih 1/3 tak apa. Atau nak pergi 20% tak apa Zai. Tak apa boleh. Oh, hidup lah. Biasanya hibah ni dipanggil semua anak-anak. Kan? Ni ayah dah tahu ni. Oleh kerana ayah dengan pakcik kamu ni kawan baik daripada dulu lagi satu sekolah lagi. Jadi dia pun tak ada apa. Jadi ayah nak hibah dekat dia. Dia beritahu kepada anak semua. Itu pun kena beritahu. Tak boleh buat senyap. Kalau anak tak reda macam mana? Anak tak reda apa lulus. Lulus. Berbeza wasiat. Wasiat lebih 1/3 tak lulus. Kalau kita wasiat kepada anak sama rata kita. Wasiat kepada anak sama rata. Okey. Masa dia meninggal itu, kena tanya bagi anak-anak dia setuju tak setuju hak sama rata tadi. Kalau dia kata setuju, lulus. Sebelum dia tinggal dia nak ambil lawyer, nak buang dia. Betul. Boleh. Dia cumanya lulus tu bila? Hak yang dia wasiat tadi, nak wasiat sama rata kan? Lulus setelah mati. Sama juga hak yang dia wasiatkan 1/3 bukan jadi harta dia sekarang. Lepas mati tu jadi ke tidak harta kawan dia wasiat? Jadi kalau 1/3. Jadi hak sama rata ni pun maknanya kena persetujuan daripada anak-anak. Kalau anak reda maka dapat sama benar. Sebab sebenarnya pembahagian itu pembahagian sama rata itu pilihan yang kedua. Ada orang nak buat cara bahagian pesaka. Cara bahagian pesaka, dibagi pesaka hak yang sulung dapat sekian banyaklah. Yang ni kan. Tapi ada kadang-kadang dalam keluarga tidak setuju buat secara pesaka. Buat cara pesaka. Dia nak cara nak sama banyak. Nak bagi sama dalam keluarga nak sama banyak. Baik, hak sama banyak ni kalau ayah semasa hidup masa dia bagi sama banyak pun lulus. Dia tak sama dengan hak yang tadi ni. Wasiat memang tak lulus lah. Wasiat tu pada orang lain bukan kepada keluarga. Keluarga tak ada wasiat. Boleh apa? Wasiat, hibah, satu lagi wakaf. Wakaf tak apa? Wakaf. Wakaf tidak nanti lulus 1/3 kan? Kalau ada wakaf semua lulus. Hukum syarak lulus. Cuma masalahnya dunia sekarang ni, kalau sekiranya tidak ada surat menyurat, maka boleh dibatalkan mengikut mahkamah syariah. Mahkamah syariah memang dulu dah tu. Contohnya seperti itu. Apa nama yang hari ni tak selesai dah. Tapak Masjid Kuning, Masjid Batu 9. Masa orang tua tu hidup, dia dah dia wakaf pada masjid. Dia wakaf dah. Tapi bila orang tua tu mati, anak ni yang bicara balik. Nak sebulan dia masjid kena bayar dengan dia 6,000 sebulan. Dia kira sewa. Lepas sekarang tak selesai tu. Dia buat lawyer apa semua cukup. Tapi mufti dia kata mufti Selangor kata dia kata hold dulu benda ni. Jangan bayar dia kata. Tu. Itu sampai sekarang tersangkut. Sebab saksi ada. Saksi itu masih hidup lagi. Dia kata ayah awak cakap ni dia saya tak ada. Dia beritahu kepada anak-anak dan juga orang masjid. Tapi masalah hari ini dengan saksi mulut orang tak pakai. Itulah masalah yang berlaku dalam masyarakat. Sebab orang jauh daripada agama, dia tak heran agama tu tak ada apa-apa dia. Okey. Tak sajalah tu Masjid Kuning saja. Kerana yang ni mudarat ni. Mudarat untuk diri dan orang lain. Jadi
Jadi kita mungkin kita dengar kita mogok lapar ada. Mogok lapar. Okey. Apa tak makan, ya, tak makan 2 hari untuk protes. Jadi ini adakah termasuk dalam hadis ini? Mau masalah mogok kan? Masalah mogok, masalah tak masuk kot. Tak masuk. Dia masalahnya hak-hak siapa yang penting. Yang penting kita kena bicara hak dulu. Mungkin ada hak dia ataupun hak masyarakat umum. Ada yang protes kerana hak dia. Ada mungkin ada orang kan untuk tahan. Betul. Kalau dia nak ikut tu mana hak dia tu ada. Dia apa nama ni protes lapar ni tak bayar gaji, tak bayar apa semua macam itulah kan. Bila tak bayar gaji, maknanya dia akan protes lah. Sebab dia nak hak dia tu. Hak dia kan. Ini masuk dalam ni juga lah. Masuk kata la darara wa la dirar. Maknanya tak boleh kita membiarkan bila dah sampai ke peringkat maknanya orang buat mogok tu, mogok lapar tu, hukumnya adalah haram. Jadi mana la darar maknanya tak boleh memudaratkan orang lain. Dalam agama, dalam Islam ni dilarang kita buat mudarat kepada orang lain. Kan? Wala dirar, dan begitu juga orang lain tak boleh memudaratkan kita. Mana dua-dua belah tadi mana kena ada. Maknanya orang nak mudarat pada kita tak boleh, kita nak mudarat pada orang lain. Itu mana darar wala dirar. Itu. Jadi contoh tu boleh masuklah dalam perkara ni ya. Baik, cuba kita tengok lagi ya. Kemudaratan yang dilakukan tanpa sengaja. Ini tak sengaja. Tak sengaja. Tadi sememang yang bertujuan kemudaratan, bertujuan nak mudaratkan orang lain. Contoh tadi, seseorang mewasiatkan harta kepada ahli waris tertentu. Diwasiat kepada ahli tertentu kan. Tindakan tersebut memudaratkan ahli waris yang lain. Kadangkala seseorang berwasiat kepada bukan pewaris lebih daripada 1/3 hartanya. Ini memudaratkan ahli waris. Itu yang pertama. B. Kemudaratan yang dilakukan tanpa sengaja. Yang ini tak ada niat. Tak ada niat ya. Contohnya macam mana seseorang melakukan sesuatu kebaikan untuk dirinya tetapi membahayakan orang lain. Dia buat tadi untuk diri ya. Ya. Tapi boleh bahayakan orang lain. Contohnya dia tak bagi sini. Seseorang melakukan sesuatu kebaikan tapi dia buat kebaikan tu untuk diri dia. Ya. Buat kebaikan itu untuk diri tetapi membahayakan orang lain. GST. GST. Tajam tak nak. GST ya. Satu pihak mana untung, satu pihak merugikan. GST ya. Itu maknanya haram. Inilah kata haram. Haram ni maknanya sebab hadis inilah hadis la darara wa la dirar. Kan? Jadi walaupun dia tak ada niat begitu, tapi ya menguntungkan diri dia, orang lain yang merugi, itu tak boleh juga. Ya, walaupun tak ada niat. Kita kata pihak kerajaan tak ada niat, kita baik nak merugi kerajaan. Ya. Tapi sebenarnya itulah yang berlaku. Ya. Okey, Allah Subhanahu Wa Taala mempertanggungjawabkan kepada hamba-Nya dengan perkara yang memudaratkan. Jadi bila buat benda mudarat, Allah tanggungjawabkan kepada orang tadi. Contohnya digugurkan hukum wajib berpuasa daripada orang yang sakit dan musafir. Itu contoh. Kan? Contoh la darara wa la dirar. Allah SWT tidak mempertanggungjawabkan kepada hamba-Nya, tidak mempertanggungjawabkan kepada hamba-Nya dengan perkara yang mudarat. Ya. Mana Allah tidak buat satu benda tadi, menyuruh hamba buat tadi yang boleh mendatangkan mudarat kepada hamba. Allah tak suruh. Contohnya digugurkan hukum wajib berpuasa daripada orang sakit dan juga mana orang musafir.
Mana orang musafir boleh tinggal puasa dan tidak berdosa. Kalau sekiranya dia tak berpuasa, dia sakit dan dia orang musafir tak berpuasa, ya boleh, tapi dosa pula, itu jadi maknanya bukan satu perkara yang dipertanggungjawabkan. Jadi Allah mengenakan begitu, semuanya terlepas. Makna kata tak ada atau tidak ada mudarat kepada siapa pun, sama sekali dia melonggarkan, maknanya membenarkan orang musafir dengan orang sakit tadi meninggalkan puasa tanpa dosa. Kan? Jadi di sinilah kita tengok Islam mengajar kepada kita tadi benda yang boleh dibuat tapi tidak mudaratkan. Kemudian seterusnya, hendaklah berwaspada daripada melakukan sesuatu yang membahayakan individu. Itu pula maksud sudahlah. Wala tulqu biaidikum ila tahluka, jangan kamu campakkan diri kamu pada kebinasaan. Agama memeliharakan kesejahteraan dan keselamatan pada jiwa dan harta. Jadi agama mengajukan kepada kita dalam masalah kesejahteraan, selamat dalam jiwa dan harta. Itu maksud di bawah kata la darara wala dirar. Okey. Kita tengok sikit di bawah. Hazal hadis min qawaid al-Islam. Hadis ini termasuk dalam kaedah-kaedah Islam, iaitu kaedah di antaranya Imam Syafi'i sendiri menggunakan hadis ini sebagai kaedah fiqhiyah. Wa zahiruhu, zahirnya pada zahir ayat ini, hadis ini tahrimu sa'ir anwa'id darar illa lidalilin, mengharamkan semua bentuk kemudaratan. Apa juga bentuk kemudaratan, zahir ayat ini adalah haram kecuali ada dalil. Kalau ada dalil tak apa. Ya. Fayuhramu 'alaika an tudkhila an-naf'a 'ala nafsika wa tudkhilu ad-darar 'ala ghayrika bisabab zalik. Maka diharamkan ke atas kamu bahawa kamu memasukkan manfaat, kebaikan untuk diri kamu, 'ala nafsika, dan memasukkan kemudaratan kepada orang lain. Tadilah maknanya buat tadi kepentingan bagi diri sendiri, tapi tidak melihat kepada orang lain yang boleh mudarat kepada orang lain. Jadi maknanya dilarang sama sekali. Ya. Wastunbita min hadzal hadis, diistinbatkan daripada hadis ini qawaid min fi usul al-fiqh tubna 'alaiha katsirun min al-ahkam, minha anna ad-darara yuzalu, kemudaratan naklah dihilang kalau ada cari jalan supaya jangan jangan sampai kepada kemudaratan atau jangan sampai pada tingkat bahaya. Wa ta'allaqu bi qawaid, dan tertakluklah dengannya dengan an-darara yuzalu, kemudaratan naklah dihilang, jangan ada berterusan kemudaratan itu, cari jalan supaya dihapuskan. Wa ta'allaqu biha qawaid, iaitu ad-darurat tubihul mahzur, keluar kaedah dalam kata an-darara yuzalu, kemudaratan naklah dihilangkan itu, lalu dibuat kaedah ad-daruratu tubihul mahzuratu, segala kemudaratan diharuskan, ya, diharuskan al-mahzurat, ya, diharuskan al-mahzurat, segala larangan. Asalnya larang, tapi oleh kerana mudarat maka diharuskan. Sebagai contohnya kita kata haram makan bangkai, ya, haram makan bangkai. Makan bangkai itu adalah haram kecuali bila boleh bawa mudarat kepada tubuh badan, maka diharuskan untuk makan. Bukan wajib dan bukan sunat tu. Bukan sunat. Maknanya kita kata orang musafir sampai tak nak makan, habis langsung nak makan, tak nak, sampai dia pun bawa dah sakit. Ataupun dia yakin kalau tak makan ni dia boleh bawa sakit. Tiba-tiba jumpalah benda yang diharamkan. Maka macam mana boleh tak? Diharuskan. Atau ad-darurat tubihul mahzurat, maknanya sebab ada kemudaratan itulah mengharuskan segala larangan. Larangan makan bangkai itu, ya, habis setakat mana bila ada darurat maka dibolehkan. Hurrimat alaikum ummahatukum, hurrimat alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir illa ma turidtum alaih. Diharamkan ke atas kamu bangkai, darah, khinzir, dan khinzir kan, jangan, illa ma turidtum, bila kamu dah terpaksa. Terpaksa. Bila kata terpaksa tu, darurah tu.
Darurah tu masuk kata benda yang terpaksa. Maka diharuskan. Boleh makan, boleh minum, boleh apa semua lah. Tapi sekadar, ini yang dibahaskan oleh ulama. Adakah sekadar mana? Tak, sekadar untuk dia boleh bernyawa. Sekadar untuk melepaskan kelemahan tubuh badan tersebut, kuatkan balik. Jalan-jalan macam orang masuk lautan kan, nembak sampai nak keluar tak boleh, tak tahu jalan. Akhirnya macam mana? Lemah dah tubuh badan, kan? Nak berjalan bertalarat, itu simpuh begitu lah. Jaga-jaga tengok, kan? Ada babi ada seekor apa nama? Dah hukum pegang. Kan? Jadi macam mana? Boleh daripada awak nak tunggu kemudaratan mati dah dilarang wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu campak diri kamu kepada perasaan. Jadi makna dibolehkan. Boleh itu bukan makna wajib. Diharuskan saja. Mana tak berdosa kalau dia makan tak berdosa. Tapi sekadar yang perlu. Okey, apa dia akan nak kata apa? Saya dah tanya dah Musa Fatih bab ni. Pasal bab babi. Kata lagi 2-3 hari terus berjalan tak jumpa makanan, dia nak buat bekal daging babi gitu. Boleh tak? Buat bekal saja sementara dah jumpa makanan halal tu baru dia buang daging babi. Okey, ada di sini tafsir. Kalau dia yakin selepas ni dia tak akan jumpa makanan yang lain, dia boleh bawa bekal. Duduk pada mana? Diri kita sendiri. Okey. Itu keluar kaedah tu wa ma ubiha lid darurah. Itu ada di sini. Wa ma ubiha dan barang yang diharuskan kerana darurah itu yuqaddaru biqadariha, ditakdirkan dengan kadarnya saja. Bukan kata boleh bawa tanggung awak balik pula satu faham. Okey, wa daruru la yuzalu bi darar, dan kemudaratan itu tidak boleh dihilang dengan sebab kemudaratan ila ghairi zalik. Ini semua ulama buat kaedah ni, ambil hadis ni lah ni. Ya. Imam Syafi'i buat qawaid fiqhiyah ada 5. Seperti mana yang dinukil oleh Syekh Suki, ada 5. Yang pertamanya al-yaqin la yuzalu bisyaki. Yakin tak boleh hilang dengan sebab syak. Contohnya kita ambil dalam bab sembahyang. Kita mari syak, maka yang kedua kan yang ketiga, maka hendaklah ambil yang sikit. Itu ambil yang ketiga. Yang ketiga tu yakin. Yang tak yakinnya 4 no. 3, 4 itu syak kan? 3, 4 itu yang kita yang tak rasa tak sedar hati tu. Yang 3 tu kita yakin. Jadi maknanya pakai yakin. Yakinnya yang 3. Tambah lagi 1. Kemudian nanti sudah sawi. Itu hujan dari keadaan kan? Lepas sembahyang, masalah sembahyang tadi dah ambil wudu siap dah. Lepas ambil wudu, sembahyang kan? Lepas sembahyang tu baru terfikir pula, aku sembahyang tadi ada wudu tak ada wudu? Ada. Memang mainan iblis kan, kalau kita memang sentiasa ada macam tu. Dia mari syak. Macam nak hukumnya sah sembahyang tadi. Sebab apa? Kita tak akan sembahyang kalau tak ada wudu pada mula ni. Dia mari syak, kemudian lepas sembahyang dah. Lepas sembahyang dah, bawa mari syak. Dia ada wudu ke tak ada wudu? Maka jawabnya hukum, ulama fiqh hukum kata ada. Sembahyang tadi sah. Tak payah, ni dah kan. Sebab sebelum kita sembahyang, tak ada orang yang sembahyang tak ada wudu. Mesti dia yakin ada wudu. Dia mari syak, kemudian tak pakai dah. Sama juga. Lepas sembahyang, tengok tapak kaki penuh dengan cat lapar gini kan. Tai ke apa kan. Macam mana sembahyang tadi sah tak sah? Sah, tak perlu qada. Sebab tentu orang nak sembahyang, sebelum dia nak sembahyang dia dah cek habis semua dah. Ni yang kita nampak ni mungkin terpijak lepas sembahyang dah, pijak tak mana tahu. Dia hukum dia. Dia ambil kaedah ni. Kan? Al-yaqin la yuzal bisyaki. Kemudian al-umuru bimaqasidiha. Segala urusan duduk pada niat, duduk pada qasad. Makna duduk pada niat. Kalau tak ada niat tak sah. Itu senang. Mesti kena. Itu berdasarkan pada innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa ila akhir hadis. Yang ketiga la dara wa la dirar. Itu marilah kaedah. Furu' dia, cabang-cabang dia tu ad-daruratu tubihul mahzurat dan sebagainya kan. Kemudian mari lagi kaedah yang keempatnya
al-adatu muhakkamah, mana muhkamah. Adat ni boleh dijadikan hukum. Hak benda yang berlaku hari-hari ini boleh dijadikan hukum. Kemudian yang kelima, ada 5 ayat. Itulah dia punya ni. Itu apa nama? Satu lagi apa? Ada satu kaedah lagi tu. Kaedah yang kelima apa dia? Yang apa nama? Allahumma shalli ala sayyidina. Kaedah yang kelima saya ingat. Okey. Inilah hadis yang kita baca, la dharara wa la dhirar, maka fara' daripadanya ad-daruratu tufil mahzurat. Tu yang hadis satu lagi tu, idza tas'a daqa wa idza daqa ittas'a. Itu satu lagi kaedah ya. Baik. Kemudian warawahu Malik rahimahullah taala fil Muwatta an Amr ibn Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam mursalan fa asqata Abu Sa'id wa lahu turqun yaqwa ba'daha bi ba'd. Okey, kita patutlah cerita ada riwayat Malik. Al haditsus salis was salasun. Hadis yang ke-33. Min ususil qada' fil Islam, di antara asas-asas hukum dalam Islam. Ni di antara salah satu daripada asas hukum dalam Islam. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'ta an-nasu bi da'wahum ladda'a rijalun amwal qaumin bighayri ma'hum lakin al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Haditsun hasanun rawahu al-Baihaqi wa ghayruhu hakadha wa ba'dhu fi as-sahihain. Kita ambil sikit nombor 1 di bawah. Wa hikmatut ta'bir bi rijalin. Kenapa dia bawa ta'bir dengan rijal, dengan laki-laki? Ya. Ada tadi dalam ladda'a rijalun. Wal mudda'a alaih yakunu rajulan wa imra'atan. Sedangkan mudda'a alaih itu boleh jadi dia seorang laki-laki dan perempuan. Fara'a fit ta'ghayur, maka memeliharakan perubahan antara keduanya tadi ikut ghalib. Wa ala taradu fi mafal mughayarah litafannun. Mughayarah itu berdasarkan kepada tafannun, pada ilmu fil ibarah. Okey. Kita tengok ya daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau yu'tan nasu bid'awahum." Kalau dibenarkan, kalau diberikan kepada manusia bid'awahum dengan dakwah mereka, semua orang boleh dakwah, boleh mengaku. Betul salah semua boleh mengaku. Kalau dibenar macam tu lah, kalau Islam benar, semua orang boleh buat pengakuan, buat dakwah. Kan? Ladda'a rijalun, nasihat ramailah orang mendakwa tentang harta-harta kaum, harta-harta kaum mereka dan juga tentang darah mereka, itu maknanya tentang kematian yang berlaku di antara kaum mereka. Kan? Tetapi al-bayyinatu 'alal mudda'i. Ini yang penting pada kita. Nabi kata tetapi kena ada saksi. Alal mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Al-bayyinah, keterangan, alal mudda'i. Orang yang berdakwa mesti kena bawa keterangan. Orang yang orang yang bawa buat pengakuan satu tadi kata hak ni hak dia, hak ni hak keluarga, hak ni hak yang keluarga dia, mesti kena ada keterangan. Maknanya ada bukti kalau kita kata sekarang ni. Wal yamin, dan bersumpah itu 'ala man ankara, atas mereka yang ingkar. Siapa yang ingkar maka disuruh bersumpah. Itu hukum yang dibuatkan oleh oleh Nabi kita dalam Islam ni sebagai nak jaga hak masing-masing tu. Cara nak jaga hak tadi dia kata al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Kenyataan maknanya saksi, al-bayyinah makna keterangan ataupun saksi tadi, 'alal mudda'i atau orang. Siapa yang mengaku kata barang ni hak dia misalnya, mana bukti? Al-bayyinah tu adalah bukti, mesti tunjuk bukti, bukan hanya semata-mata mengaku. Kan? Wal yamin 'ala man ankara, dan bersumpah tadi di atas mereka yang ingkar. Orang yang ingkar dia kata ni bukan barang saya. Suruh dia sumpah. Suruh dia sumpah. Itu cara ya yang selamat dalam Islam. Semua ni adalah kerana nak memeliharakan hak masing-masing. Kalau lah tak ada kaedah ni, itulah Nabi kata
lau yu'tan nasu bida'wahum, kalaulah diberi kepada manusia tadi dengan dakwah, manakala terima semua. Kau ada mengaku, bagi. Kan? Pakai bagi itu je, kan? Ladda'a rijal, ramai orang yang mendakwa tentang harta-harta kaum mereka, walima'ahum, dan harta dan dapat dari mereka, darah mereka. Jadi mana nak buktikan harta kita ni, orang kata lah, mana kita nak kata, ni hak saya, ni harta ni, atau berhubung dengan masalah tumpahan darah, kan? Yang membunuhnya ialah orang ni, mana dalil, mana bukti? Dia kata al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Maknanya orang yang mendakwa tadi mesti bawa keterangan. Mesti bawa keterangan. Ya. Manakala yang ingkar dia kata yang ni bukan saya punya. Saya yang anu, mana dakwa, mana dia sumpah, suruh dia sumpah. Itu yang berlaku di mahkamah. Kena pegang Quran apa semua ni. Kalau dia betul-betul kena bani semua. Kalau sekiranya apa Tuhan nak tunjuk kat dia kena terima lah. Itulah orang yang ni. Jadi mana ni satu kaedah yang diguna pakai dalam Islam sebagai asas. Jadi inilah penting. Tajuknya min ususil qada, di antara asas-asas menjatuhkan hukum. Qada itu makna nak jatuhkan hukum tadi. Fil Islam, di antara dalam Islam, ini dia asasnya. Asasnya apa juga berlaku dalam mahkamah misalnya ataupun di luar mahkamah kan, tapi Islam mengajar kepada kita orang yang mengaku mesti bawa keterangan, bawa bukti. Kalau dia kata hak dia, mana bukti? Kan? Dan kalau dan orang yang yang engkar pula, engkar tu mana tak mengaku. Tak mengaku. Kawan ni bukti dia kata ni barang dia tak mengaku. Dia kata tak, barang saya. Kawan ni dah boleh bawa saksi siap. Saya beli ni tarikh sekian-sekian. Timbangan beratnya macam ni semua ada kan. Tapi ada orang yang tak mau terima. Dia engkar, dia kata tak, dia kata itu bukan barang dia. Walaupun dia bagi bukti macam mana, saya tak terima. Saya tak boleh terima. Hak ni tetap hak barang saya. Maka jawabnya sumpah. So dia sumpah. Dah berani sangat sumpah. Kalau dia sumpah, barulah dia terima. Ada kisah-kisah yang berlaku di zaman para sahabat dulu. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Jadi Nabi bawa bagi kaedah ni al-bayyinah 'ala al-mudda'i wal yamin 'ala man ankara. Tujuannya ialah nak menyelesaikan masalah yang berlaku dalam masyarakat dalam Islam ni. Jadi kita berhenti dulu dan insya-Allah kita akan sambung balik. Ya, al-hadisul rabi' was salasun. Hadis yang ke-24, 34. Insya-Allah kita lihat juga seperti mana biasa. Nanti kita sambung balik. Dan insya-Allah malam ni boleh selesaikan, ya. InsyaAllah.